Buku kelas. Siapa? Naik sini. Oh, pelik. Bu Irham. Siapa bukan? Pergi terus try tuan bawa. Tengok. Siapa? Dua Irhan dekat library. Dua Irhan dekat library. Salah tangga. Oi, ramai-ramai masuk. Wah. Buka-buka dah mengunyah Hafiz Buka-buka dah mengunyah dah Hafiz. Okay. Assalamualaikum semua. Maisarah tu kat mana pula Maisarah? Rumah awak ke? Awak dengan Ain memang suka bertukar-tukar tempat Kejap situ, kejap sini. Apa Hafiz? Macam awak nak bercakap sesuatu ya? Sekejap tunggu kawan-kawan yang lain sekejap. Aduh. Tadi kelas apa tadi? Bahasa Arab. Belajar mana dah sekarang? Kata kejap Kata? Kata tanya. Macam mana kata tanya? Cuba ajar kau Ustaz sikit. Sementara tunggu kawan-kawan awak cuba tak ajar Ustaz. Man, siapa? Mata, bila? Kejap. Saya tengok nota. Man siapa? Ma is used for question without verb. Ui, awak belajar Arab dalam bahasa Inggeris Ui, lain macam awak belajar. Lepas tu maza is used when there is a verb in the question. Maksud dia apa tu? Ma tu apa? Betul? Ma apakah? Man siapa? Mata bila? Aina di mana? Gambar apa? Maza apakah? Maza apakah? Apa beza maza dengan ma? Ma kena guna kalau ada verb. Kalau ada verb Ustaz. Verb tu apa verb? Verb tu kata nama khas. Hati awak je. Saya tak tahu. Verb kata kerja. Kata kerja. Yang ada kata kerja. Tak ada kata kerja. Kalau maza kata nama noun. Kalau maza kena dalam question tu dia nak jawab mesti kena ada verb. Pula. Kata kerja gitulah. Kalau mata? Mata tak ada pula ditunjuk tadi. Mata tak ada? Dia tak tunjuk tulisan tu. Mata bila Siapa mata bila Aina di mana? Mata bila. Aina? Mata bila. Siapa mata bila Aina di mana? Kam berapa? Maza apakah? Limaza kenapakah? Hal adakah? Kaifa bagaimanakah? Aina maksud dia apa Aina? Siapa mata bila Aina di mana? Kalau Ain Fatihah? Allah. Ada beza. Okay? Okay, pukul 10. 2 minit lagi. We wait 2 minutes and then we will start our class. Kalau Ain Ustaz mana? Aina mana? Aina di mana? Aina di mana? Kalau Ain mana? Kalau Aina Ain? Allah Ustaz. Kalau Aina Ain tu maksudnya di manakah Ain? Mana-mana? Di manakah Ain? Aina Ain. Di manakah Ain? Tu. Di manakah Ain? Macam tu. Aina Tapi Ain. saya tak adalah cakap macam tu Ustaz. Betul lah kan dalam bahasa Arab. Nak cakap macam mana? Aina Hafiz. Bukannya awak tu namanya Aina. Awak Aina Hafiz di manakah Hafiz? Macam tu. Aina Taskun di mana awak tinggal? Tu Hafiz. Hari ni Ustaz yang akan menggantikan kita kelas bahasa Arab. Ya betul. Okay, we wait another 1 minute and then we start our class. Ustaz, belakang tu Ustaz Amirul Belakang tu Ustaz Mirul. Ustaz Mirul. Okay. Wait, tunggu sekejap. Sikit lagi, 1 minit. Tiba-tiba ada chat ni. Ustaz sihat? Alhamdulillah Ustaz sihat. Alhamdulillah macam ni kan. Selagi awak nampak Ustaz kat depan awak ni okey lah, sihat lah.
Cuma Ustaz tunggu kek cheese Hafiz tak sampai lagi. Astaghfirullahalazim Ustaz. Tak adalah. Okay, dah habis. Okay. I will meet all of you. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Okay, we start our class by reciting doa and surah Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay. First of all, thank you for joining my class. Terima kasih sebab join kelas Ustaz. Walaupun tadi awak kelas bahasa Arab. Terima kasih juga kepada Hafiz sebab ajar Ustaz bahasa Arab sikit tadi. Ustaz pun dah lama tak cakap Arab ni. Terima kasih sebab ajar Ustaz. Okay. So for today, insyaAllah we proceed our Tasawur Islam class. Kita akan sambung kelas Tasawur Islam kita. Dan kepada yang ada kamera, I hope that you can open your camera so I can see your face. Adakah awak berada di depan Ustaz ataupun awak sebenarnya awak on saja tapi tak duduk depan Ustaz. Siapa yang boleh on. Siapa yang rasa Ustaz saya tak dapat nak on lah sebabnya, tak apa, Ustaz tak ada masalah. Okay. Now, tapi pastikan bila Ustaz panggil awak, pastikan mute. Pastikan awak menjawab lah. Kalau awak tak menjawab, nanti macam mana Ustaz nak tahu awak ada ke tidak. Okay. Okay, but before I proceed with our topic, I just want to tell all of you, Ustaz tengok masih lagi ada beberapa orang yang tak bawa balik buku dia. Maksudnya Ustaz tunggu kan, ada yang tak datang ambil buku dia. So saya ingat Ustaz Fariz Akwan dah datang ambil, Hana Sofia, Nur Sofia dah datang, Azad dah datang. Tak apa, Hafiz tak tahu. Hafiz mak dia dah bagi tahu kat Ustaz. Amirul Azad pun ayah dia dah bagi tahu. Ayah dia datang ambil. Okay, tak apa. Siapa yang belum datang ambil lagi, tell your class teacher when you will come to take your book. Sebab kalau awak ada buku, senanglah untuk awak belajar. Jadi bila awak ambil buku, semua balik rumah. So awak tanya Ustaz, bila sekolah nak start? Awak faham-faham je lah Kalau awak dah balik buku tu, bilalah sekolah kita akan mula kan? Faham-faham lah Okay. So kalau awak, pastikan awak bagi tahu kat guru kelas awak bila yang awak nak datang ambil supaya awak boleh lagi senang lah belajar bila awak ada buku ni. Okay. Now. Okay. Semua sihat ke? Semua sihat Semua sihat Kalau sihat angguk. Okay, sihat angguk Okay. Now we have 20 students. Okay, Nurin, good. Yang penting awak sihat. Okay. Now, insyaAllah we already learn about akidah last week. Kita belajar akidah berkaitan dengan irhas, karomah, apa semua tu. Ni kalau, Ustaz harap awak semua ingatlah. Kalau Ustaz nak ulang takut tak sempat pula. Kita dah belajar berkaitan dengan karomah, kita dah belajar berkaitan dengan sihir, kita dah belajar berkaitan dengan ihanah, ma'unah. Dan sebelum tu kita dah belajar dengan akhlak. Kemudian sebelum tu lagi kita dah belajar berkaitan dengan fiqh. So for today, awak rasa hari ni Ustaz nak ajar apa? Okay, so for today I will... Apa? Sirah. Okay, good. So for today I will teach you about sirah. Hari ni Ustaz akan ajar awak berkaitan dengan sirah. So hari ni adalah hari bercerita. Ustaz cerita je dekat awak. Tapi kalau lah Ustaz, tapi kalau awak macam pernah dengar cerita, Ustaz akan bagi peluang untuk awak bercerita. Contoh Contoh kalau Ustaz cerita, Ustaz saya tahu cerita ni. Okay, Ustaz akan bagi awak peluang untuk awak bercerita.
Oh, cerita dia macam ni Ustaz. Pada satu hari, kancil ni tiba-tiba dia nak makan buaya. Contoh. Okay, Ustaz akan bagi awak sambung. Okay, okay, so for today, I will teach you about sirah. Okay, about sirah. Okay, Ustaz akan ajar awak berkaitan dengan sirah. Yang mana last tajuk yang kita belajar sirah. Siapa ingat apa topik terakhir kita belajar sirah? Rahanda. Tak, Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Okay, good. Salman Al-Farisi. Bagus, Salman Al-Farisi. Okay, itu adalah tajuk terakhir. Ustaz rasa macam baru ajar. Rupanya dah berapa minggu dah lepas Ustaz dah ajar berkaitan dengan Salman Al-Farisi. Okay, so for today, I will teach you about Ustaz sekarang dah pandai conteng-conteng lah. Ustaz tak buat Ustaz buat conteng je lah. Okay, so for today, I will teach you about one topic. It is about what we call as perjanjian Hudaibiyah. Okay, our topic today is perjanjian Hudaibiyah. Go Hafiz. Tajuk kita hari ni adalah perjanjian Hudaibiyah. Siapa pernah dengar perjanjian Hudaibiyah ni apa? Saya. Okay, Hatim. Hudaibiyah tu apa Hatim? Perjanjian Hudaibiyah tu apa? Perjanjian yang orang Muslim buat dengan orang kafir. Untuk apa tu? Untuk nak tak berperang selama 10 tahun dan untuk orang Muslim boleh pergi ke Mekah balik. Kalau nak Bagus. buat umrah. Bagus, bagus. Okey, Azad angkat tangan tadi. Azad, cuba cerita kat Ustaz. Perjanjian Hudaibiyah ni apa Azad? Azad? Okey. Okey. Saya bagi tahu kandungan yang lain. Ya, apa yang kita belajar tahun lepas, kalau orang Muslim tu dia nak pergi ke Mekah. Okey. Dia boleh pulang balik Okey. ke Madinah. Tapi tiba-tiba kalau orang Mekah tu nak pergi ke Madinah, dia tak boleh pulang balik ke Makkah dah. Okey, faham? Okey, faham. Okey, bagus. Terima kasih Azad. Okey, siapa lagi nak sambung? Apa yang awak terkait dengan Hudaibiyah? Siapa saya tu? Hafiz Ya, Ustaz. Okey Hafiz, apa yang awak tahu pasal Hudaibiyah sebelum Ustaz cerita? Perjanjian Hudaibiyah ni macam Hatim kata tadi lah, gencatan senjata selama 10 tahun. Gencatan tu apa gencatan? Tak berperang selama 10 tahun. Betul, bagus. Lagi? Yang kedua, Azad kata tadi kalau orang Mekah yang ada kat Madinah kena pulang balik. Kalau Okay. ada orang Madinah yang ke Mekah tak boleh pulang balik semula. Okey, good. Lagi? Lagi satu, kalau umat Islam nak buat umrah atau haji, diorang boleh buat pedang tapi tak boleh buat keluar. Okay, bagus. Okey, bagus. Siapa Lepas tu saya tu? surat- Lepas tu surat tu yang dimakan oleh anak-anak. Dimakan oleh anak-anak? Okey. Siapa Saat tu? Kaisha. Okey, Kaisha. Okey. Lepas Kaisha Saat. Ya, lepas Kaisha Saat. Perjanjian Hudaibiyah ni orang Muslim dengan orang kafir berjanji tak berperang dah, tapi orang kafir dia mungkir janji. Okey, bagus. Okey, awak dah sampai ke situ. Okey, bagus. Lagi Saya. siapa saya tu? Saat. Okey, Saat, silakan. Ustaz, perjanjian Bukan perjanjian. Perjanjian Ah. Hudaibiyah ni Hmm. orang kafir tak tunai janjinya. Di- Tak sampai 8 tahun dia orang dah mula perang. Perang. Okey, bagus. Okey, siapa lagi nak sambung? Saya. Ada lagi Hafiz? Apa? Lepas tu semua dah habis, diorang dah mungkir janji. Diorang dah habis mungkir janji.
Cuma surat tu berada di dalam Kaabah. Okey, lepas tu kena makan dengan Anai. Kecuali tinggalkan nama Allah dengan Muhammad je. Oh, okey. Bagus. Siapa lagi nak sambung? Hana Sofia nak sambung tak Hana Sofia? Hana Sofia. Ustaz, Terjadilah Fatahu Mekah. bagus. Ustaz baru tengok video Hana Sofia yang Ma ismuka kaifa haluka. Ustaz baru tengok video. Okey. Okay, now, tak payahlah ubah kamera awak tu. Okay. Now, okay. Hari ni Ustaz akan ajak berkaitan dengan perjanjian Hudaibiyah. But before that, I just want to correct one thing. Ustaz nak berbetulkan sedikit berkaitan dengan Hudaibiyah. Okay, Hafiz. Listen. Yang makan anai-anai tu, yang perjanjian yang tergantung dekat Kaabah perjanjian anai tu, itu adalah perjanjian pada waktu permulawan. If you still can remember, the isolation time, maksudnya ada, siapa ingat umat Islam pernah di pulau. Maksud pulau ni, umat Islam tak boleh pergi ke mana, orang tak boleh jual beli dengan orang Islam selama berapa tahun? Siapa ingat berapa tahun? 10. Bukan 10. Okey, itu okey. Ustaz tak nak awak terkeliru antara perjanjian-perjanjian. Okey. Before I proceed with the perjanjian Hudaibiyah, awak kena faham satu benda. Dalam Islam ni dia ada banyak perjanjian. Dia ada banyak tanda tangan, dia ada banyak piagam ataupun banyak benda yang diorang tulis. Dan antara benda pertama yang ada perjanjian adalah waktu umat Islam masih lagi dekat Mekah. Bila umat Islam masih dekat Mekah, orang kafir Quraisy waktu tu dia orang tak suka orang Islam. So dia orang berpakat, dia orang pulaukan orang Islam selama 3 tahun. Selama 3 tahun orang Islam tak boleh beli barang dengan dia orang dan orang-orang kafir semua putuskan hubungan dengan orang Islam waktu itu. So orang Islam semua waktu itu pergi berpindah ke satu tempat yang lain dan dia orang duduk je kat situ selama 3 tahun. Dan selepas itulah, ringkaskan cerita, selepas itulah Nabi Muhammad dan juga orang Quraisy ni dia buat satu perjanjian. Dan ditampalkan dekat dinding Kaabah. Dan ditakdirkan Allah, perjanjian itulah yang dimakan oleh anak-anak. Okey, faham Okey, itu adalah perjanjian sewaktu Nabi Muhammad masih lagi dekat Mekah. Okey, itu adalah perjanjian yang dimakan anak itu Okey, faham. Yang kedua, sekarang ni we are talking about perjanjian Hudaibiyah ataupun Hudaibiyah Agreement. Ada satu perjanjian special Hudaibiyah ni. Okey. Ustaz contenglah sikit Mana conteng ni. Okey, siapa yang nak conteng nanti Ustaz bagi Okey. Now, perjanjian Hudaibiyah ni adalah satu perjanjian. Okey. Ini Mekah. Katakan ini Mekah. Ustaz tak pandai lukis. Katakan ini Mekah. Okey. Okey, sekarang ni dia ada satu peristiwa yang daripada Nabi daripada Mekah pergi ke mana? Peristiwa hijrah Nabi daripada Mekah pergi ke mana? Syam. Sejak bila Nabi pergi ke Syam sayang? Nabi tak pergi ke Syam. Satu tempat. Siapa cakap tadi tu? Saya. Okey, Azhar pergi ke mana? Yasrib. Nabi pergi ke tempat Yasrib ataupun nama sekarangnya namanya adalah Madinah. Okey, ingat semua peperangan berlaku selepas hijrah. Ustaz ulang sekali lagi, semua peperangan berlaku selepas hijrah. Nabi dah berpindah ke Yasrib, barulah semua perang lah apa semua. Jadi lepas Nabi pergi ke Madinah. Okey, bila Nabi dekat Madinah? Okey, ceritanya dengar betul-betul Nabi kat Madinah. Okey, pada satu hari Nabi tidur. Bila Nabi tidur, Nabi bermimpi. Katakan Nabi bermimpi Ustaz tak boleh lukis. Ustaz tak boleh lukis Nabi. Nabi bermimpi. Dalam mimpi Nabi katakan okey, Nabi mimpi. Dalam mimpi Nabi, Nabi mimpi yang Nabi bawa orang pergi menunaikan umrah. Nabi mimpi yang orang Islam ni pergi menunaikan umrah. Dalam mimpi Nabi. Nabi tengah tidur, Nabi mimpi. Oh, Nabi mimpi kata Nabi bawa umat Islam pergi ke Mekah. So Nabi pun bangun. Nabi bangun daripada mimpi, Nabi kata, oh ini adalah
satu petunjuk daripada Allah. Maksudnya, dalam mimpi tu Nabi nampak orang Islam buat tawaf keliling Kaabah. Lepas tu dalam mimpi tu juga Nabi nampak orang umat Islam ni buat umrah. So Nabi pun bangun daripada mimpi tu. Nabi pun cerita dekat para sahabat. Okey, para sahabat. Ustaz tak pandai lukis Okey, para sahabat. Nabi kata, para sahabat, saya mimpi macam ni. Saya mimpi kata kita pergi umrah. So last kali orang Islam ni sangat seronok sebab bayangkan dia orang nak balik kampung. Ini kampung dia orang, Mekah ni kampung dia orang. Katakan Hafiz kampung dia dekat Kedah. Waktu PKP dia tak boleh balik kampung. Tiba-tiba dia mimpi ada burung Garuda datang ambil dia balik ke Kedah. Katakan contoh. So dia rasa sangat seronok. So last kali orang Islam ni dia orang rasa seronok sebab boleh patah balik dekat Mekah. Dia rasa, dah boleh balik Mekah dah. Alhamdulillah dah boleh balik Mekah. So Nabi Ustaz ringkaskan cerita Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dengan berapa ramai orang? Semua bersemangat nak buat umrah, patah balik pergi ke Mekah. Mana boleh buat Mekah dekat? Mana boleh buat umrah dekat Madinah? Umrah dan haji mesti dibuat di Mekah sahaja. Okey, faham Okey. Kemudian sampai sekarang ada soalan tak? Kalau ada soalan ambil mikrofon. Sampailah Nabi nak patah balik ke Mekah untuk buat umrah. Ustaz, Okey Hatim, silakan. apa maksud Hudaibiyah? Bagus Hatim. Terima kasih Hatim Okey, sekarang Ustaz jawab soalan Hatim. Cerita dia Ustaz akan sambung. Bila Nabi tengah berjalan nak balik ke Mekah ni. Ni ramai orang ni. Tukar warna lah. Warna merah lah pula. Ramai orang ikut Nabi. Sampailah ke satu tempat. Nabi berhenti. Sebelum sampai ke Mekah, Nabi berhenti dekat satu tempat. Dan nama tempat tu adalah Hudaibiyah. Nama tempat Hudaibiyah tu adalah nama tempat. So Nabi berhenti dekat situ. Okay, listen carefully. Bila Nabi berhenti dekat Hudaibiyah, Nabi utuskan seorang sahabat untuk pergi bincang dengan orang Islam, orang Quraisy dekat Mekah. Siapakah nama sahabat tersebut? Sayyidina Ali. Sikit lagi. Sayyidina Osman. Betul. Okay, listen carefully. Dan bila Nabi sampai dekat Hudaibiyah, Nabi utuskan seorang sahabat Nabi. Ini sahabat Nabi untuk masuk ke Mekah berbincang. Nama sahabat Nabi adalah Sayyidina Osman. Ingat betul-betul namanya. Sayyidina Osman. Kenapa Sayyidina Osman? Sebab dalam Islam Sayyidina Osman ni dikenali sebagai orang yang pandai berbincang. Dia boleh berbincang, dia orang yang baik. So bila sampai dekat Hudaibiyah, semua orang Islam berhenti. Nabi Muhammad suruh Osman pergi ke Mekah. Osman pergi ke Mekah untuk bincang. Diringkaskan cerita bila sampai dekat Mekah, Allah. Bila sampai dekat Mekah, ada satu berita. Datang kepada orang Islam. Osman telah dibunuh. Bayangkan tadi Nabi hantar supaya nak bagi tahu, kata orang Islam nak balik nak pergi buat umrah. Tiba-tiba bila sampai dekat Mekah, orang kafir Quraisy Mekah bagi tahu dekat ni, dia syabakan cakap, okey, Osman tu kena tangkap. Lepas Osman kena tangkap, dia orang sebarkan yang Osman telah dibunuh. So, diorang menipu. Pandai Azad. Bila diorang cakap Saidina Osman dibunuh, Nabi Muhammad SAW yang dekat Hudaibiyah ni, Nabi Muhammad kan dekat Hudaibiyah tadi, Nabi berasa sangat marah waktu tu. Sebab bayangkan Nabi, ramai-ramai orang Nabi bawa ni, berasa sangat marah. Asalnya nak pergi bincang, katakanlah macam ni. Ustaz kata dekat Azad. Ustaz kata,
Okay, Azad pergi bincang kejap dengan Ustaz Syed. Boleh tak kita pergi main bola? Kita main bola waktu tasawuf Islam. Azad pun pergi bincang dengan Ustaz Syed. Pasal Bila Azad pergi bincang dengan Ustaz Syed sembelih Azad. Wah, dia sembelih Azad. Katakan dia sembelih Azad. Daging Azad dia buat sate. Katakan contoh dia buat sate, dia buat coleslaw, makan dengan KFC, cicah dengan Nutella. Aduh Ustaz. Okey. Okey. Lepas tu mestilah marah geng Ilmu Intisar. Oh, Ustaz Syed sembelih Azad. Kita mesti bela Azad. Kita mesti bela Azad. Kita lepas tu Hatim pun telefon tentera bawa kereta kebal. Contohlah katakan contoh. Okey. Sama juga dengan cerita ni. Bila Sayyidina Osman dah sampai dekat ni, dia orang kata Sayyidina Osman dibunuh. Padahal untuk pengetahuan awak, listen carefully. Untuk pengetahuan awak, dalam Islam, dalam mana-mana peperangan, tak kisahlah orang Islam ataupun orang bukan Islam, dia ada satu law ataupun ada satu undang-undang yang clear. Utusan tak boleh dibunuh. Utusan tak boleh dibunuh. Sama ada orang Islam ataupun orang bukan Islam, jahat macam mana pun, utusan tak boleh dibunuh. Sesiapa yang bunuh utusan, siapa yang membunuh utusan, dia maksudnya itu adalah hukuman yang paling berat sekali. Maksudnya itu dia dah melanggar undang-undang. Undang-undang perang lah kita katakan. Okey, sambung sekali lagi. Okey, kemuncaknya, oh Nabi dah marah. Wah, bila Nabi dah marah, Nabi kat Hudaibiyah ni. Nabi dekat Hudaibiyah. Dengar Osman kena bunuh. Nabi pun kumpulkan orang. Dekat sini kita berjumpa. Dekat sini Nabi buat satu lagi perjanjian. Oh, banyak perjanjian. Tak bukan perjanjian. Nabi buat satu lagi ikatan ataupun satu lagi sumpah dekat satu pokok. Dekat Hudaibiyah tu ada satu pokok. Ya Allah, buruknya pokok Ustaz. Katakan ni pokok Katakan ini pokok. Dekat Hudaibiyah tu ada satu pokok. Nabi dengan sahabat-sahabat duduk dekat bawah pokok tu dan Nabi dengan sahabat bersumpah ataupun berjanji. Berjanji. Kita akan tuntut bela atas kematian Osman. Maksudnya kita akan perang dengan orang Mekah sebab dia bunuh orang kita. Dan dekat bawah tu bukan perjanjian, dia punya persepakatan tu dinamakan sebagai, siapa pernah dengar? Tak pernah dengar Okey, perjanjian tu dinamakan sebagai Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan. Itu adalah perjanjian di bawah pokok. Istilahnya adalah perjanjian di bawah pokok. Perjanjian tu apa yang dia orang cakap? Perjanjian tu adalah untuk menuntut bela dekat kematian Osman. Orang Mekah dapat tahu. Orang Mekah dapat tahu. Bila orang Mekah dapat tahu kata orang Islam semua nak berperang dengan dia orang. Dia kata, aduh, tadi kita dah bagi tahu kata Osman dibunuh. Tiba-tiba dia orang nak lawan dengan kita pula. Awak tahu apa jadi? Orang Mekah kata, kita orang gurau je. Sebenarnya Osman tak mati pun. Osman ada ni, hidup lagi. Nampak? Orang Mekah kata apa? Sebenarnya tak adalah bunuh. Ada je Osman ni, saja je. Osman ni pun ada rupanya. Kemudian Nabi pun tak jadilah pergi berperang dengan orang Mekah. So apa jadi? Masya Allah, lepas dia orang bergurau dengan Nabi macam tu, orang Mekah pun hantar orang dia. Katakan ni orang dia Orang Mekah pun hantar orang dia. Orang Mekah hantar orang dia. Orang Mekah hantar orang-orang dia pergi ke Hudaibiyah. Adalah beberapa orang, ni orang kafir Quraisy dengan Nabi, dia orang berjumpa dekat Hudaibiyah. Bila dia berjumpa dekat Hudaibiyah, itulah yang terjadinya Perjanjian Hudaibiyah. Itulah cerita dia. Satu. Okay, now I want to ask you, okay, siapa yang ada soalan? Sampai ke situ, siapa yang ada soalan? Tak ada. Okay. Kaisha soalan. Silakan Kaisha. Ustaz, Sayyidina Osman ni ada lagi ke tak sebenarnya? Okay, jawapan dia Sayyidina Osman tu ada. Bila Sayyidina Osman dihantar ke Mekah untuk berbincang, when Sayyidina Osman went to Mekah to discuss with kafir Quraisy about can Muslim go to perform umrah, kemudian dia orang tangkap Sayyidina Osman tu. Dia orang sebarkan berita palsu kata Sayyidina Osman ni dibunuh. Bila dia orang tangkap, dia kata okey, Osman dah dibunuh.
orang Islam tahu. Bila orang Islam tahu, Nabi sangat marah. Nabi sangat marah sebab dia bunuh sahabat dia. Orang Quraisy bunuh sahabat Nabi. So, Nabi pun buat satu perjanjian, Nabi buat satu ikatan. Nabi panggil kawan-kawan, kita nak perang menuntut bela. Kita nak tuntut bela atas kematian Osman. Bila orang Quraisy tahu, orang kafir kat Mekah tahu yang Nabi nak perang dengan diorang dah takut. Diorang pun kata, gurau je. Tak adalah mati pun. Ada ni Sayyidina Osman ni ada. So Sayyidina Osman pun keluar. Sebab tadi kan kena tangkap. Dia pun okey ni ada. Sayyidina Osman ni ada. Tak payah perang. So tak perang lah. Lepas tu diorang pun, orang Quraisy pun hantar orang pergi ke Hudaibiyah. Dan dekat situlah terjadinya perjanjian Hudaibiyah. Ustaz, lepas tu kan Ustaz, yang Fatwa Mekah tu. Itu betul. Fatwa Mekah tu lepas dia kan. Okey, betul. Okey, sampai situ ada soalan tak? Sampai situ ada soalan tak? Macam maksudnya orang kafir ni penakut lah. Betul. Kenapa orang kafir takut? Siapa ingat kenapa orang kafir Sebab takut? Allah tak tolong diorang. Satu lagi awak ingat tak? Awak Sebab dia ingat pernah tak? kalah. Nabi marah. Betul. Apa Hafiz? Ustaz dengar. Hafiz cakap apa ni? Sebab dia pernah kalah banyak kali dah. Sebab diorang dah kalah banyak kali dalam peperangan. Diorang dah kalah dekat Badar. Diorang dah kalah dekat Khandaq. Diorang dah pernah kalah dekat tempat-tempat lain. Faham tak? So diorang dah takut dah. Aduh kalau Islam lawan kita kalah lagi. Tak apalah jomlah kita Lagi-lagi dimalukan. Betul. Lepas tu kita okey, tak apalah kita kau team lah kan. Kita bincang sikit, minum kopi sikit. So terjadilah perjanjian Hudaibiyah. Okay, any question sebelum Ustaz sambung? Tak ada Ustaz. Tak ada. Okay, faham Padahal kalau awak nak tahu, bila Nabi daripada Madinah nak pergi ke Mekah, Nabi bawa 1,500 orang saja. 1,500 orang dan ada orang yang bawa pedang. Tapi pedang tu dia masih dalam sarung. Okay, awak kena faham Awak kena faham satu benda. Orang Arab ni waktu tu dia ada satu mindset. Bila pedang masih dalam sarung, macam pedang kan, katakan pedang. Okay, katakan ini pedang. Dia masih dalam sarung. Maksudnya dia pergi dalam keadaan tenang. Maksudnya dia bukan nak pergi berperang. Tapi kalau dia jalan dalam keadaan perang tu tengah pegang, itu maksudnya dia tengah bagi signal kurang-kurang satu nyawa mati. Kurang-kurang kepala Maisarah ni kalau tak potong kena cincang. Contoh gedebuk bagi. Itu orang Arab. Orang Arab ni dia ada satu mindset. Kalau pedang ni disarungkan, maksudnya satu maksudnya okey kita tak nak pergi perang dan itu untuk keselamatan diri orang Islam. Tapi kalau dia bawa jalan tu pegang dah macam tu, itu tak kena cucuk, kena tikam. Tak kena tikam, kena sembelih. Faham Maksudnya waktu itu orang Arab. Okey, kemudian dan benda ni berlaku pada tahun 6 Hijrah. Benda ni berlaku pada tahun 6 Hijrah. Okey, faham Okey, ada soalan lagi? Kalau tak ada, Ustaz nak proceed. Okey. Okey. Now, kemudian datanglah orang Islam dan juga orang kafir untuk buat satu perjanjian. Nama dia apa Azad? Perjanjian? Baitur Ridwan. Baitur Ridwan bukan. Baitur Ridwan tadi nak membela Sayyidina Osman. Sekarang ni bila dia dah patah balik, barulah terjadinya perjanjian Hudaibiyah. Okey, sekarang awak tahu tak dalam perjanjian Hudaibiyah ni apa yang awak cakap tadi tu semua betul. Dalam perjanjian Hudaibiyah, dalam perjanjian Hudaibiyah dia ada banyak perkara yang awak kena tahu. Dalam perjanjian Hudaibiyah ni dia ada benda yang awak kena tahu. Okay. Now, macam mana Ustaz nak kecilkan tulisan ni Tak ada kecilkan Okay. Yang pertama sekali, gencatan senjata 10 tahun. Maksudnya apa? Tak boleh perang selama 10 tahun. Gencatan ni maksudnya pedang letak, pistol letak, meriam simpan. Okey, gencatan senjata maksud siapa yang nak tulis ni? Awak boleh tulis tak?
Siapa boleh tulis? Okey. Ustaz suruh tulis, awak tulis Okey, Ustaz nak siapa? Okey. Saya Ustaz. Siapa tu saya? Saat. Okey, Saat tolong tulis nombor 2 Saat, nombor 2. Nombor 2 Saat, cepat Saat, nombor 2. Sambunglah dekat sini, sambung dekat sini. Tak payah tulis, sambung. Sambung dekat sini Saat. Boleh sambung tak? Oh Saat. Boleh Ustaz. Ha? Tak boleh. Dia tak boleh type. Oh tak betul, so awak boleh tulis je. Saya buat tak? Hafiz boleh tulis tak Hafiz? Awak try buat Hafiz, tak tengok. Okay. Kata senjata selama 10 tahun. Okey. Nombor 2 Hafiz. Nombor 2. Mana dia Hafiz? Tu nombor 2 Ustaz. Bagus. Nombor 2 Hafiz. Okey. Orang kafir, kedua-dua belah pihak, Quraisy, sama dengar dulu, dengar apa tu awak ayat awak sendiri Kedua-dua pihak, orang Islam dengan orang kafir, tak boleh bantu mana-mana untuk perang. Okay. Maksudnya, kedua-dua orang Quraisy dengan orang Mekah ni, dia tak boleh bantu siapa-siapa pun untuk perang. Orang Islam, okey. Mute mikrofon, siapa tu? Allah Ustaz, kena undur balik Ustaz. Kenapa? Yap, saya buat teks yang baru. Cepat Hafiz, cepat. Apa Ingat. Ustaz tadi? 2. Okay. Yang kedua adalah Oh ya. Okey, kedua adalah orang Islam dengan orang kafir, dia tak boleh bantu siapa-siapa pun untuk perang. Maksudnya adalah memang tak boleh perang. Selama 10 tahun ni satu darah pun tak boleh titis. Mana Hafiz tak naik pun? Tu Ustaz, dan orang kafir. Dan orang kafir tak boleh bantu sesiapa pun untuk perang. Ya Kenapa tak Allah. boleh Hafiz? Tak ada Ustaz. Boleh. Nombor 2. Titik. Apa tadi? Orang Islam. Orang Islam dia tak boleh bantu sesiapa pun. Orang Islam dan orang kafir tak boleh bantu sesiapa pun untuk perang. Orang Islam. Kenapa tak naik pun Hafiz? Dan mana Hafiz tak naik pun Hafiz? Ya. Tak boleh tolong. Hafiz. Tak naik Ya, Hafiz. Ustaz. Tak naik. Tak naik. Ustaz nampak tak saya conteng ni? Ni. Oh, okey. Oh, patutlah. Okey dah, jumpa dah. Okey. Orang Islam dan kafir tak boleh tolong sesama. Tak boleh tolong sesiapa. Ya Ustaz, saya kena buat balik tadi Okay, tak apa. Biar Ustaz buat. Tiba-tiba hilang tu. Siapa yang tulis 2 tu? Ustaz rasa Ustaz tahu siapa. 2. Ingat, orang Islam tak dah. Islam dan bukan dan kafir tak boleh tolong sesiapa untuk perang. Okay, ingat ni nanti Ustaz kena buat soalan ni. Siapa yang tulis 2 tu? Ustaz rasa Ustaz tahu siapa. Jangan sampai Ustaz guna kuasa Ustaz untuk tahu Okay. Now, ingat. Okay. Yang ketiga. Siapa yang boleh tulis? Beritahu kat Ustaz. Siapa yang boleh tulis? Ustaz nak tengok. Ya. Saya dah boleh tulis. Okay. Nombor 3 adalah. Nombor 3 ni lah yang Azad dengan Hafiz cakap tadi. Orang kafir, orang Mekah yang lari ke Madinah kena hantar balik pergi ke Mekah. Boleh tak Hafiz? Boleh Ustaz. Okay. Cepat Hafiz. Orang Mekah yang... kenapa hilang Hafiz? Sekejap Ustaz, saya buat. Okay, 2. 3. Dah 3 dah Hafiz. 3. Hai. Siapa yang... 3 mi? Mi apa tu? Mi goreng. Okay, siapa yang boleh tulis tu? Siapa yang boleh tulis beritahu kat Ustaz. Okay, cepat Hafiz. Yang ketiga adalah? Yang ketiga adalah orang Quraisy yang masuk Islam dekat Mekah, lepas tu dia lari kat Madinah, kena balik ke Mekah. Orang Quraisy yang masuk Islam
yang masuk. Kenapa tak naik Hafiz? Tu Ustaz ada tu ha. Mana? Orang Quraisy yang masuk Islam. Tak ada naik pun. Awak nampak tak Hafiz tulis? Tak ada siapa nampak. Ustaz nampak tak ni? Mana? Okey, dah nampak. Okey, dah nampak. Mungkin sebab internet kot. Oh, internet. Okey, orang Quraisy yang masuk Islam Orang Quraisy yang masuk Islam dan lari pergi ke Madinah. dan Lari pergi ke Madinah. dari ke Madinah Perlu dihantar balik ke Mekah. perlu Dihantar balik ke Mekah. dihantar semula Ke Mekah. ke Okey. Dah tak ada pun. ada Ustaz orang Quraisy yang masuk Islam. Tak ada Ustaz, tak naik kat Ustaz. Siapa yang tulis arrow tu? Tapi tarikkan bagi dia panjang sikit, tarik bagi dia panjang. Boleh tak Ustaz tarik? Tak boleh Tak boleh. Allah Ta'ala. Okey, tak apa. Okey, sekarang Ustaz buat Hafiz. Terima kasih Hafiz. Okey, itu orang Quraisy yang masuk Islam. Terima kasih Hafiz. Yang masuk Islam dari ke Madinah perlu dihantar semula ke Mekah. Sekarang nombor 4. Orang Islam yang yang pergi ke Mekah, yang khianat lari ke Mekah, tak perlu hantar balik ke Madinah. Maksudnya apa tadi? Maksudnya nampak tak kat sini berat sebelah. Pertama, orang Quraisy yang masuk Islam kat Madinah kena hantar balik ke Mekah. Tapi orang Islam yang pergi ke Mekah tak payah hantar balik ke Madinah. Okey, awak baca betul-betul. Ada dua. Yang pertama, orang Quraisy yang masuk Islam. Okay, Ustaz kena lukis supaya awak nampak. Okey, orang Islam ini Mekah, ini Madinah. Okey. Orang Islam yang lari pergi ke Madinah tu, kena hantar balik ke Mekah. Tapi orang Islam, orang Madinah yang lari ke Mekah, tak boleh hantar balik ke Madinah. Kena stay dekat Mekah. Macam tu. Tadi kenapa boleh? Siapa yang conteng ni? Ya Allah Ta'ala. Siapa yang conteng tu? Okey. Faham Itu adalah perjanjian yang 3 dengan 4 ni. Okey. Dan yang kelima sekali adalah yang nombor 5. Ya, question? Maksudnya yang orang Islam yang kat Madinah yang pergi kat Mekah dia tak boleh balik Madinah balik. Betul. Kalau orang Mekah pergi kat Madinah dia tak boleh balik Mekah lah, dia kena stay Dia situ. kena balik Mekah. Oh dia kena. Dia kena balik. Siapa yang pergi ke Madinah kena balik Mekah. Siapa yang pergi ke Mekah dah tak boleh balik dah ke Madinah. Kena duduk je kat Mekah tu. Faham Faham tak Kaisha? Okey. Nombor 5 ni lagilah sedih. Orang Islam tak boleh buat umrah. Siapa yang conteng ni? Ustaz nasib Ustaz tak tahu je siapa yang conteng ni. Kalau tak Ustaz end terus kelas kita. Okey, jangan conteng. Sabar. Nanti Ustaz bagi. Orang Islam tak boleh buat umrah pada tahun tu. Pada tahun tersebut. Kena buat umrah tahun depan. Lepas tu. Ya, tahun depan. Maksudnya teruk betul orang kafir punya perjanjian ni. Orang kafir kata, betul, okey, boleh, tapi tahun ni kan tadi kita bincang orang Nabi datang tu memang nak pergi buat umrah. Dah siap dah umrah.
Tapi tiba-tiba disebabkan perjanjian Hudaibiyah ni, orang kata, orang yang kafir kata, okey awak datang ni, tahun ni tak boleh buat umrah. Datang balik tahun depan. Oh Ustaz, maksudnya yang ni penjanjian untuk orang kafir lah. Good question Hafiz. Kalau awak sekali nampak, memang sangat berat sebelah. Memang awak nampak perjanjian ni adalah perjanjian yang lebih memihak kepada orang Quraisy. Ustaz, orang Islam tak untung pun Ustaz. Dah lah tak boleh. Okey tak. Maksudnya orang Islam tak boleh perang 10 tahun. Okey bagus. Orang Islam tak boleh, betul lah orang Islam memang tak nak perang pun. Bagus. Dua ni dah bagus untuk orang Islam. Tapi yang ketiga ni lebih berpihak kepada orang Quraisy. Kenapa? Dia nak orang Mekah ni duduk kat Mekah. Siapa yang pergi ke Madinah, patah balik ke Mekah. Siapa orang Madinah yang dekat Mekah, tak boleh patah balik. Kena stay dekat Mekah. Lepas tu, orang Islam yang datang ramai 1,500 tadi tu, tak boleh buat umrah. Balik. Tahun depan datang balik. Faham tak Azad? Okey, Ustaz ulang Tengok sini. Okey, contoh. Saya boleh lah faham. Okey, macam ni Azad. Okey, Ustaz nampak Sekarang ni, kan tadi kan okey Ustaz tak tengok orang katakan ini orang. Orang Islam ni ada 1,500 orang. Semua nak pergi, kan tadi kan Nabi bawa semua ni nak pergi ke Mekah buat umrah. Betul? Betul? Diorang ni dah sampai Hudaibiyah dah. Diorang ni dah pakai ihram, diorang ni dah bersedia dah nak masuk umrah, nak masuk Mekah buat umrah. Tiba-tiba orang kafir halang dan berhenti dekat Hudaibiyah. Okey. Bila sampai dekat Hudaibiyah ni, ada pula perjanjian Hudaibiyah ni. Kemudian orang semua ni yang datang nak buat umrah pada tahun tu, tak boleh buat umrah. Orang kafir cakap tak boleh buat umrah tahun ni, balik ke Madinah. Tahun depan datang balik. Kan? Kesian tak? Awak bayangkan dia orang datang bukannya dekat. Jarak daripada Madinah ke Mekah lebih kurang macam jarak daripada Kedah ke Kuala Lumpur. Lebih kurang lah awak nak bayar Kedah Kuala Lumpur, dan dia orang datang dengan jalan kaki dan naik unta. Mana ada dia orang datang naik Grab ke, dia orang datang naik kereta kebal ke, naik train ke, tak ada. Dia orang datang dengan jalan kaki. Awak bayangkan daripada Madinah nak ke Mekah jalan kaki. Kemudian dah lah tak boleh buat umrah. Kena patah balik, tahun depan datang semula. Okay. Sampai situ. Nanti Ustaz cerita apa reaksi orang Islam. Ada soalan berkaitan dengan perjanjian Hudaibiyah ni? Any question? Siapa ada soalan? Kalau tak ada soalan, Ustaz nak tanya. Lah, tak sabar nak tunggu. Okay, Kaisha, question. Tak sabar nak jawab. Tak ada. Okay, now. Ustaz bagi awak masa 3 minit untuk ingat kandungan perjanjian Hudaibiyah. Dah. Ingat dah? Okay. Ustaz nak awak... Saya pun dah. Okay, Ustaz nak awak ingat betul-betul. Ingat perjanjian Hudaibiyah ni. Saya ambil kuasa Ustaz Yo. Okay. Ingat perjanjian. Ingat 5 perjanjian Hudaibiyah ni. Ingat perjanjian Hudaibiyah berlaku pada tahun 6 Hijrah. Pada tahun 6 Hijrah. Okay, dah. Dan? Lazam Oh, faham. Okay. Ustaz padam lah Ustaz yang bentuk Z tu. Ustaz tak boleh padam. Orang yang tulis je boleh padam. Betul tak? Ustaz tekan. Nanti dia akan hilang awak punya tu. Dia akan hilang sekali dengan awak punya tu. Okey. Ustaz nak awak ingat perjanjian Hudaibiyah ni ada 5 ni. Ustaz tak pandai nak buat macam mana ni. Perjanjian Hudaibiyah. Okey, cuba ingat perjanjian Hudaibiyah ni sebab okey, nanti Ustaz cerita. Ustaz, nak salin boleh? Salin. Okey, Ustaz bagi awak masa berapa minit awak nak? Okey, 3 minit boleh, 5 minit boleh 5 minit salin. Okey. Okay, 5 minit salin. Okey, sementara nak tunggu kawan kita salin, awak ada nak tanya apa-apa tak? Tak kisahlah apa pun soalan sementara nak tunggu kawan awak ni. Kawan-kawan awak salin. If you have any question, tak kisahlah apa pun boleh tanya. Sementara nak tunggu kawan-kawan awak ni salin.
Okey. Nanti Ustaz akan tanya Ustaz, Ya. kenapa diorang tak boleh buat Kan dia orang kan berat sebelah. Sebab tu lah dia orang tak boleh buat. Tak faham. Siapa punya soalan tu? Siapa punya soalan? Mai Sarah. Mai je. Mai je. Okey mai je. Apa soalan awak? kenapa diorang tak boleh buat umrah? Sebab orang Mekah tak bagi masuk Mekah. Kenapa? Itu bukan Sebab dia orang berat sebelah. Dia macam ni. Okey, dia macam ni Mai Sarah Dia macam ni Mai Sarah Ustaz bagi contoh lah untuk mudah Ustaz nak pergi rumah, awak nak datang rumah Ustaz Awak nak datang rumah Ustaz. Okey. Ustaz kata tak boleh. Awak boleh masuk tak? Tak. Kenapa tak Sebab boleh? tu kawasan Ustaz. Sebab itu rumah Ustaz. Kan orang Islam kan pergi ke Madinah. Maksudnya dia orang dah ada kerajaan dekat Madinah. Walaupun Mekah tu kampung dia orang, tapi bila orang-orang besar dekat Mekah cakap tak boleh. Ini kawasan kami tak boleh bagi masuk. So boleh masuk tak? Kalau masuk juga dia akan jadi perang. Saya tahu kenapa orang Islam tak boleh buat umrah pada tahun tersebut. Okey, kenapa? Sebab orang Quraisy nak lindungi Mekah sebagai kawasan orang Quraisy. Betul? Sebab betul Azad, itu betul. Maksudnya kalau orang Quraisy datang, kalau orang Islam datang, mesti dia orang dah tak boleh sembah berhala. Awak tahu tak? Waktu tu orang Quraisy jadikan sembah berhala ni sebagai bisnes. Dia orang buat sembah berhala tu macam bisnes. Maksudnya nak sembah setiap patung ni dia ada lebih kurang cakap yang Ustaz belajar lah. Ada patung ni nak sembah dekat patung ni kena letak something. Katakan letak pisang depan tu. Dia nak sembah patung tu, dia nak sembah berhala tu, dia letak pisang. Pisang goreng cheese lah katakan, pisang goreng cheese. Kalau tak ketum. Awak agak-agak berhala tu boleh makan tak pisang goreng cheese tu? Tak. Mesti dah tak boleh. So siapa yang ambil? Dia orang ni lah yang ambil. Dia orang ni lah yang ambil. Faham tak? So dia orang buat bisnes. Maksudnya dengan bila datang Mekah ni, dia orang adalah dia orang punya homestay ke kan. Wallahualam lah. Tapi dia orang buat benda tu sebagai bisnes. Katakan kalau orang Islam datang dan dah tak ada dah sembahan berhala, so mana dia orang nak buat bisnes? So dia kedudukan dia orang tu dia orang dah tak duduk dah. Maksudnya mungkin dia orang akan terkesan. So dia orang pun tak nak. Sebab itulah. Maksudnya benda tu dah macam jadi warisan dia orang lah. Betul. Dia nak kena jaga Mekah tu sebagai kawasan orang Quraisy tu. Betul. Maksudnya Kalau dia orang sebagai rumah dia orang. Betul. Katakan kalau orang Islam datang, so dia orang nak ke mana? Alah Nabi tak bagi sembah berhala. Tapi bukan ambil memerintah Ustaz waktu tu. Betul. Sekarang ni dia macam ni lah. Kalau lah orang Islam, Nabi berkeras juga nak masuk Madinah, nak masuk Mekah, seolah-olah macam Nabi ni yang pertama Nabi dah melanggar perjanjian. Nabi nak ajar orang Islam, apa pun semuanya mesti ada diplomasi, mesti ada perbincangan. Nak buat apa pun kena ada bincang. Tak boleh main redah aja. Islam ni kalau awak tahu, sebelum nak berperang, Islam akan tawarkan beberapa benda dulu. Islam bukannya ni mesti kena perang. Tak. Nabi perang tu adalah jalan terakhir sekali. Sebolehnya Nabi tak nak perang. Pastikan kalau boleh bincang cara elok, okey kita bincang cara elok. Perang ni kalau orang Quraisy ataupun orang bukan Islam berkeras betul-betul, baru Nabi perang. Sebagai contoh, siapa ingat cerita perang Badar? Ingat perang Badar kan? Nabi kan asalnya nak pergi ambil balik harta-harta yang jual tu. Abu Sufyan bawa tu. Asalnya Nabi bukan nak perang pun. Tapi disebabkan orang Quraisy keras nak perang, so Nabi terpaksa perang dengan diorang. Okey So okey. Kenapa? Sebab itulah selagi boleh dengan jalan damai dan tak perlu perang, Nabi akan utamakan jalan itu. Okey. Terima kasih Mai Sarah. Ada lagi soalan? Tak ada Ustaz. Okey, silakan. Saya nak tanya Ustaz. Okey. Kan diorang kan nak buat gencatan senjata tu kan Ustaz Okey, betul.
bukan. Kan dia orang kan kata orang Quraisy yang masuk Islam kan Ustaz kan? Ya. Dan lari ke Madinah perlu dihantar semula ke Mekah kan? Betul. Kalau orang tu dia tak nak pulang, kalau orang tu dia tak nak, dia dah masuk Islam. Ha. Tapi dia lari ke Madinah tapi dia tak nak pulang. Macam mana tu Ustaz? Itu wallahu alam. Tapi kalau ikut perjanjian ni memang dia macam ni. Bila ada perjanjian, nak ke tak nak kena ikut. Sebab kalau tak ikut, dia akan jadi dengan apa yang Ustaz akan cerita nanti. Siapa yang melanggar perjanjian, itu ibaratnya awak dah kalah. Faham tak? Once awak dah langgar perjanjian, awak dikira kalah. Maksudnya macam ni. Ustaz beat dengan Ustaz janji dengan awak Hafiz. Siapa yang boleh tahan mata tanpa kedip paling lama? Siapa yang kalah kena belanja KFC, katakan. Contoh. Awak kalah. Maksudnya, lepas tu awak tak nak, awak dah lah kalah pasal awak tak nak ikut perjanjian. Dah lah kalah. Pasal tak nak ikut perjanjian. So orang akan marah. Dan boleh jadi Ustaz akan smackdown awak terus. Disebabkan contoh. Disebabkan awak langgar perjanjian yang kita dah persetujui. Sebab itu once perjanjian dah dibuat, bila perjanjian dah dibuat, mesti kena ikut. Faham kan? Sebab perjanjian ni melibatkan persetujuan kedua-dua orang. Ustaz dengan awak. Faham. Dia perjanjian tak akan jadi kalau seorang je setuju. Contohnya Ustaz kata dekat Azad, kalau awak datang sekolah tak pakai kasut, Ustaz cabut gigi awak satu. Contoh. Azad pun kata, setuju Ustaz. Baru jadi perjanjian. Sebab dua-dua belah pihak setuju. Tapi kalau satu belah pihak saja setuju, satu belah pihak lagi tak setuju, dia tak akan jadi perjanjian. Faham Hafiz? Oh, faham Ustaz, faham. Okay. Terima kasih Ustaz. Ini saya dah cabut dah Ustaz. Bila nak buat soalan Ustaz? Lagi 5 minit je. Ya, ni ada semua dah habis ke? Dah. Okay, semua dah habis Quiz. Yes. Okay. You Isaac. Okay, dah Okay. Now. Boy big. Okay. Wah, Ustaz ni Ustaz stop share. Macam mana ni? Okay ni. Okay. Now. Ikut bagi saya Ustaz. Okay, Ustaz open. Okay, siapa yang nak jawab? Sekarang ni Ustaz mute dulu semua. Ustaz mute dulu semua. Okay, Ustaz mute dulu semua. Siapa yang nak jawab, unmute soalan. Okay, faham Unmute soalan, tak ada. Ambil mikrofon. Okay, we have another 5 minutes. Okay. My first question. Apa yang menyebabkan Nabi membawa orang Islam pergi ke Madinah? Apa yang tiba-tiba Nabi nak bawa orang Islam ke Madinah? Apa yang menyebabkan Nabi tiba-tiba tu? Lupa dah. Untuk menyebabkan. Bukan. Sebab Nabi mimpi tu. Good. Awak terus ambil mikrofon awak Okey, sebab Nabi mimpi. Ingat, sebab Nabi dapat mimpi, Nabi dapat petunjuk daripada Allah. Nabi takkan tiba-tiba saja, jom boring duduk kat Madinah, kita pergi buat umrah. Tak ada. Nabi mesti dapat satu petunjuk. Nabi dia tak akan buat keputusan berdasarkan nafsu dia. Dia mesti dapat petunjuk daripada Allah. So, macam Kaisha cakap, Nabi dapat mimpi dulu. Barulah Nabi ajak sahabat-sahabat pergi ke Madinah untuk buat umrah. Soalan kedua, berapa ramai orang yang ikut Nabi? 1,500. Good. 1,500 orang yang ikut Nabi. 1,500. Okey, Saad. Good. 1,500 Yang ketiga, soalan yang ketiga. Ini semua tahulah. Nabi sampai dekat satu tempat bernama Hudaibiyah. Kemudian, Nabi hantar siapa untuk pergi berunding dengan orang Quraisy? Sayyidina Osman. Good. Sayyidina Osman alaihissalam. Kenapa Nabi hantar Sayyidina Osman? Sebab dia boleh buat Dia pandai berbincang. Amirul Azad, sebab dia boleh berbincang, dia pandai berbincang. Bagus. Kemudian kita tahu berita, dia orang bagi tahu kata Sayyidina Osman dibunuh. Kemudian apa yang Nabi buat? Nabi bersumpah dekat sebuah pokok. Lepas tu untuk membela Sayyidina Osman. Lepas tu membela tu nama penjajian tu Biatul Ridwan. Bukan Biatul. Baiatul Ridwan.
Bai'atur Ridwan. Kemudian tak jadilah dulu. Kemudian tak jadi pula kan. Orang Osman, orang cakap Usman pun kata Usman pun tak dibunuh. So kemudian terjadilah perjanjian Hudaibiyah. Okey. Hana Sofia. Apakah perjanjian Hudaibiyah yang pertama? Number 1. Hana, yang pertama sekali apa? Perjanjian Hudaibiyah yang pertama sekali apa? Gencatan senjata 10 tahun. Bagus. Maksudnya, terima kasih Hana Sofia. Gencatan senjata 10 tahun. Maksudnya dalam masa 10 tahun tak boleh ada orang yang berperang. Okey, nombor 2. Ain Fatihah. Orang Islam dan kafir tak boleh tolong sesiapa untuk berperang. Bagus. Nombor 2, orang Islam dan orang kafir tak boleh tolong siapa-siapa pun untuk berperang. Bagus. Nombor 3, Nurin. Nurin? Aduh, saya tak nampak Nurin ada ke tidak ni? Nurin ada tak? Nurin tak ada Nurin tak ada. Okey, Nur Sofia nombor 3. Saya. Sabar. Nur Sofia nombor 3. Ustaz Nurin ada lah. Okey, Nur Sofia nombor 3. Sabar. Nur. Yap. Nur Sofia. Tak ada dah. Okey. Umairah nombor 3 apa Umairah? Nak jawab. Nah. Abah. Saya lah Ustaz. Sabar. Alvina nombor 3 apa Alvina? Okey. Azad nombor 3 apa Azad nombor 3? Quraisy yang masuk Islam lari ke Madinah boleh hantar semula ke Mekah. Okay, good. Tu siapa tu? Sarah okey, bagus. Nombor 3 adalah orang Quraisy yang perlu Islam lari pergi ke Madinah, kena patah balik, kena dihantar pulang semula ke Mekah. Bagus. Nombor 4, Azad. Okey. Kalau orang Islam ke Madinah nak pergi ke Mekah, dia tak boleh pergi balik ke Madinah. Okey, orang Madinah yang lari ataupun kianat pergi ke Mekah tadi tu, dia tak boleh dihantar balik ke Madinah. Dia kena stay je kat Mekah. Okey, last but not least. Amirul Azhar. Nombor 5, Amirul Azhar. Hilang Amirul Azhar? Hilang lah. Okey, Nurin, nombor 5 Nurin. Orang Muslim tak boleh buat umrah pada tahun tersebut. Dia kena buat bila? Tahun depan. Bagus, kena buat tahun depan. Okey, dah pukul 11 dah. Okey, itu saja untuk kita pada hari ini. Terima kasih. Hari ini kita dah belajar berkaitan dengan perjanjian Hudaibiyah. Nanti Ustaz akan cerita kesan perjanjian Hudaibiyah. Apa sebenarnya perjanjian Hudaibiyah ni nampak macam berat sebelah, tapi sebenarnya dia menguntungkan orang Islam. Kenapa? I will teach you insya-Allah this Wednesday. Okey. Orang Quraisy dah mungkiri janji selama 3 tahun lepas je. Bagus. Tuan-tuan itu akan cerita Okay, that's all from me. Thank you for joining my class. InsyaAllah I hope that you get something. Terima kasih. InsyaAllah kita akan sambung kelas esok tajwid pula, dosa, tasawur, dan begitulah seterusnya. Okay. Terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa bila duduk rumah pastikan tolong mak ayah awak. Jangan duk asyik bangun lambat je. Ustaz, terima kasih Ustaz. Ajar kita orang. Okey, terima kasih juga. Bye. Assalamualaikum semua. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.